Okey, boleh lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seorang je Zim Yang lain tak pergi mana dah. Ya, belajar lagi ni. Okey. Kalau ada masalah beritahu kalau tak dengar ke, tak nampak gambar ke. Sihat Zim? Okey. Mula-mula ya. Nanti kita akan buka sekolah lagi berapa bulan? 22 bulan hari Senin. Jadi kita ada kita insya-Allah kita jumpa ada lagi 3 minggu. Jadi masa kita bersemuka nanti kita kena siapkan tugasan kita lah, iaitu menghasilkan produk. Okay? Dan sebelum kamu menghasilkan produk kamu tu, tak tahulah, dah mula buat belum Mazim produk? Tak buat lagi? Belum ni kau. Tak apa, cikgu faham. Kalau kat rumah memang banyak benda tak boleh buat, bahan tak ada kan, apa tak ada. Itu cikgu suruh buat beg je, sebab beg ni ada bahan-bahannya di rumah, ada benang, ada jarum. Ya, ada kain-kain seluar yang dalam lama tu boleh potong, boleh jahit semula. Tu cikgu cadangkan buat beg je, tapi tak apalah. Harap nanti kita jumpa 3 minggu nanti kita boleh bincang lagi. Sebab kita akan sambung lagi tingkatan 3 kita sampai tahun depan, sampai bulan 2 tahun depan. Jadi buka sekolah nanti ada 3 minggu, kita boleh bincangkan masalah tentang projek. Lepas tu insyaAllah dalam cuti ni kamu cuba siapkan, tahun depan kita akan nilai. Okey, Hazim boleh Boleh cikgu. Okey, jadi antara benda yang kamu ada, yang perlu ada dalam kertas kerja kamu adalah pengurusan keuangan, iaitu membuat bajet. Ini contohnya cikgu buat bajet untuk buat beg pelbagai guna lah, untuk kita yang kamu boleh bawa ke sekolah waktu PJ ke ataupun waktu curriculum, sukan dan sebagainya. Jadi cikgu namakan projek ini sebagai beg pelbagai guna. Okay? Jadi tujuannya bawa buku dan peralatan sekolah, dan untuk produk kali pertama ini cikgu akan hasilkan 100 unit. Kalau kamu pun sama juga nanti kamu buatkan, mula-mula kamu kena hasilkan 50 ataupun 100. Tapi sebenarnya buat satu je lah, ini untuk kertas kerja saja. Dan sasarannya adalah murid-murid sekolah lah. Okay? Ini kita punya projek. Kalau Azim punya lain lah. Kalau nak buat lampu ke topi ke, tu lain lah kertas kerja dia. Tapi isinya sama. Okay. Jadi untuk menghasilkan beg ni kita perlukan beberapa bahan lah yang cikgu dah senaraikan kat sini, dan kita kena dapatkan kos dia dan dapatkan juga kos unit dan berapa banyak kita perlukan untuk kita buat pengiraan. Okay, contoh yang pertama, untuk buat beg ni cikgu akan gunakan kain jeans. Jadi kain jeans ni cikgu nak beli 100 meter, cikgu nak hasilkan satu beg. Satu beg tu cikgu cuma guna 1 meter saja. Okay, jadi harganya adalah RM12 semeter. Cikgu nak 100. Jadi 12 darab 100, jumlah kosnya adalah RM1,200. Lepas tu untuk jahit beg tu kita perlukan benang. Cikgu nak benang 20 gulung dan harganya RM3 segulung. Kita darab saja dapat jumlahnya RM60. Okay. Lepas tu manik, sebab untuk buat hiasan kita nak letak pada tali beg, pada penutup beg, cikgu akan gunakan manik dan dikira dalam bentuk gram, 80 gram. Harganya RM5 segram, kita darab dapat 400. Okay, dah tu 3D pen untuk kita buat hiasan juga. Kita akan beli 5 unit 3D pen. Dengan 3 saja, sorry, salah tulis. 3 unit. Harganya RM60 seunit dan totalnya adalah RM180. Dan filament untuk 3D pen tadi iaitu plastik untuk kita lukis menggunakan 3D pen. Dikira dalam kilogram, cikgu hanya perlu 1 kilogram saja. Harganya RM50 segulung dan totalnya RM50. Jadi cikgu darab-darab, campur-campur semua dapat RM1,890 untuk kos bahan. Ini untuk kos bahan. Nanti bila kamu buat projek beg kamu tu nanti, ataupun apa-apa projek lain lah, lampu ke, kipas ke, buat benda yang sama lah, tapi dia punya detail dia, bahan-bahan dia kamu carilah nanti berapa harga dia, buat bajet. Okey, faham tekan ni Azim? Siapa dia? Azfar? Okey, faham tu dapatkan kos bahan.
Okey. Jadi untuk mendapatkan kos keseluruhan dia, kita kena kaji beberapa lah. Pertama sekali kita kena dapatkan kos bahan. Lepas tu kita kena ingat untuk kita menghasilkan produk kita perlu bayar, kita perlu upah pekerja. Dan pekerja ni pula kita perlu bayar gaji ataupun upah. Jadi kita perlu dapatkan kos upah. Lepas tu kita kena tengok cost overhead, iaitu kos bil-bil peralatan dan sebagainya lah yang kita perlu bayar semasa kita menghasilkan produk. Contoh kat sini dua sajalah, iaitu bil elektrik dan bil air. Lepas tu kos modal. Kos modal ni semua kos-kos yang kita dah kira tadi untuk dapatkan kos modal untuk menghasilkan produk 100 unit beg, berapa kos dia. Jadi kita campurkan tadi kos bahan campur dengan kos upah dan juga kos overhead. A campur B campur C. Okey. Dan akhir sekali kita dapatkan kos modal untuk setiap unit, kita campur-campur semua, kita bahagi dengan 100. Ingat lagi sebab apa? Sebab kita nak hasilkan 100 unit. Jadi kita bagi 100. Lepas tu baru kita dapat kos untuk satu unit. Lepas tu kita kira berapa kita nak untung. Contohnya kalau barang tu kos modalnya ialah RM100, kita nak untung 30%, kita campur saja dapat 130. Itulah peratus keuntungan kita. Peratus keuntungan kita RM30. Dan akhir sekali kos jualan 100 campur RM30, RM130. Okey, bahagi dengan 100 tadi. Okey, kita kira satu Okey, kos upah. Ini ialah kos kita untuk menghasilkan produk dengan mengupah pekerja. Okey, jadi agak-agak berapa pekerja kita nak upah kat sini? Berapa kan? Seorang, dua orang? Okey, contohnya katakanlah cikgu nak upah 3 orang pekerja. Okey, darab dengan masa. Masa ni berapa jam dia kerja sehari? Contohnya kalau pekerja tu kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. Tolak waktu rehat, maknanya dia kerja 8 jam lah. Itu buat beg. Okey, berapa upah dia sejam? Cikgu nak bayar RM7 sejam Harian RM7 sejam. Okey, sejam lah per jam. Okey, darab dengan berapa hari kita nak dia kerja. Katakan cikgu nak ambil masa 20 hari untuk siapkan 100 beg. Okey. Jadi bilangan pekerja 3 orang darab dengan jumlah masa ni 8 jam. Darab dengan kadar upah sejam RM7 bagi setiap jam darab dengan 20 hari. Jadi kita darab dapat apa? 3 darab 8 darab 7 darab 20. 3 darab 8 24. 24 darab 7 apa? Sekejap kena kalkulator. Berapa tadi? 24 darab 7 darab 20. 3,360. Okey. Ini kosnya. Jadi kita dapat kos upahnya adalah RM 3,360.00. Ini kena ingat, itu B Ini A. Ini A. Okey, lepas tu kos overhead kita agak-agak lah. Bil elektrik selama 20 hari RM20. Kalau rumah cikgu sekarang ni mau 4,500 sebulan. Kalau untuk 20 hari, katakanlah kos elektriknya ada RM200. Kos air, kita nak membasuh, membersih, nak minum, nak makan. Bil air murah saja, katakan RM70. Jadi kosnya adalah RM270. Okey, jadi C-nya kita dapat RM 270. Okey, takat ni faham? Tak ada soalan? Jadi kita dapat kos bahan 1,890, kos upah 3,360,
dan cost overheads 270. Okey, kita tengok kos modal pula. Kos modal ni ialah kita campurkan ke semua kos-kos yang kita dah dapat tadi. Okey. Satu, tak nampak pen ni. Ada hitam ni. Okey. Kosnya adalah 1,890 iaitu A. Lepas tu campur dengan B. Ya. Campur 3,360 kita dapat B. Campur dengan kos C 270. Jadi kita dapat, sekejap kira sekejap. 1,890 tambah 3,360 tambah 270. Kita dapat 5,520. Jadi kos modalnya adalah kos modal per 100 ya. Per 100 unit adalah RM 5,520 ringgit 0 sen. Okey, dapat faham Okey, kita dah dapat kos modal untuk setiap 100 unit. Okey, kita nak jual bukan 100 unit, kita nak jual satu-satu kan. Kita nak tahu berapa harga untuk setiap unit. Jadi ini ialah per 100, jadi nak dapatkan kos setiap unit, kita bahagi 100. Okey. Jadi kos untuk setiap unit adalah RM5,520 bahagi 100. Kita dapat RM55. Dia tak apa jelas. Bagi 100 kita dapat RM55.20. Okey? Boleh faham ini maknanya harga setiap unit kosnya adalah RM55.20. Jadi takkan kita nak jual pada orang harga kos. Kita mesti nak untung kan. Jadi kita nak tengok berapa banyak kita nak untung. Dalam ni kita nak untung 30%. Kamu boleh buat untung kamu sendiri nak 10 ke nak 20 ke. Cikgu buat 30. Okey. Jadi kita dapat kos setiap unit ni RM55.20 ni. Okey, RM55.20 darab dengan 30%. Kita dapat berapa? Darab 0.3. RM16.56. Okey. Ini ialah keuntungan yang kita nak. Jadi berapa kita nak jual pada orang untuk setiap unit, kita campur saja kos modal dengan keuntungan. Jadi kos jualan kita dapat RM55.20 campur dengan RM16.56. Jadi kita dapat campur 55. Okey, RM71.76. Okey. Jadi inilah harga beg yang kita perlu jual. Jadi harga beg tu yang kita akan jual pada pelanggan kita ialah RM RM71.76. Okey. Siap. Oops. Ada soalan? Tak ada cikgu. Faham ke? Ni kamu kena buat nanti buka sekolah nanti. Okey. Boleh Senang ni cikgu dah bagi template dia. Nanti kamu buat sendiri. Sedaraikan barang-barang yang kamu perlukan. Dapatkan harga untuk setiap unit yang kita boleh jual. Okey.
Jadi sedia lah nanti nak buka sekolah. 22 bulan. Jadi kamu fikirlah gambar-gambar yang kamu dah lakar itu, fikirlah nak buat macam mana. Nanti buka sekolah ni kita akan bincang cara untuk buat kertas kerja. Dan hari ni cikgu dah tunjuk cara untuk buat bajet. Nanti buka sekolah nanti, hasilkan kertas kerja yang ada bajet. Kalau ada soalan nanti boleh tanya cikgu. Nanti cikgu bagi template kertas kerja yang kamu kena buat. Cikgu bagi template, kamu cuma isi saja. Tak payah buat yang lain. Isi je template cikgu bagi. Cikgu dah siap dah. Nanti cikgu edarkan dalam kelas. Jadi sedialah kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu. Fikir-fikirlah macam mana kamu nak hasilkan produk kamu tu, beg ke, kursi ke, baju ke, topi ke, fikir macam mana, fikir kos dia, macam yang cikgu dah tunjuk ni. Lepas tu kita akan buat kertas kerja dan kamu cuba hasilkan produk lah seboleh-bolehnya, secepat mungkin lah, sebab cikgu nak isi markah nanti, tak markah PBD kamu tak ada pula, susah kamu nak mana-mana, kita tempat nak masuk sekolah MRSM ke apa ke, jadi minta cepat. Okey, kalau ada soalan, tak ada soalan, itu sajalah. Okey, Azim. Okey. Apa? Okey, Azfar, okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cikgu akan kongsikan kertas kerja ni kat dalam grup. Okey. Apa lagi? Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Sama.